Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Wanita hari ini 20 Mei, hari ini 27 Ramadan, bersama saya Rina dan juga Sugi. Kalau kita tengok pakaian mereka, start terus komen pakaian. sebab betul-betul menarik perhatian kan. Apa kurangnya dengan Fatin Mani sangat. Sebenarnya ada kena-mengena dengan topik kita hari ini. Okey, ini yang sebenarnya kita nak bawakan selama 1 jam ini. Perkongsian untuk anda di Wanita hari ini, walaupun raya tahun ini secara sederhana, namun saya percaya dalam kalangan kita, terutamanya golongan wanita lah. Bila sebut hari raya, dah saya kira buat persiapan baju raya ni mungkin seawal 5 bulan lalu. Wow, 5 bulan yang lalu. Jadi anda berdua tahun ni raya yang bergaya atau biasa-biasa saja? Kalau saya lebih kurang sederhana, Okey. tapi ada sikit ekstra lah sebab anak saya dah besar sikit kan. Betul. Seronoknya. Okey, tapi saya kira hari raya ni adalah musim di mana ramai yang akan berpakaian sedondon. Dalam satu keluarga tu mesti ada tema Betul? kan. Betul. Tapi mungkin ada juga yang akan memilih konsep biasa-biasa sahaja, memandangkan situasi tahun ini berbeza sedikit. Tapi itulah yang akan kita bincangkan hari ini. Berhari raya yang bergaya ataupun biasa-biasa sahaja. Wow, dan pastinya kita juga nakkan pandangan anda, penonton wanita hari ini, bagaimana pula sambutan ataupun persiapan anda untuk tahun ini. Bergaya atau biasa-biasa, boleh kongsikan di Facebook Wanita hari ini. Kami nak bawa perhatian anda sedikit untuk kita tengok apa antara kata-kata orang di luar sana berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita saksikan. Silakan. Raya saya pada tahun ni biasa-biasa je sebab kita masih lagi dalam tempoh PKPB. Dari segi kuih raya, kalau macam tahun sebelum ni saya tunjuk-tunjuk and then beli kat luar kan. Tapi untuk tahun ni buat sendiri dekat rumah. Dari segi baju raya pula dah siapkan satu sebelum PKP. So kalau tahun sebelum ni ada 2-3 pasang baju raya, tapi tahun ni kita biasa-biasa je, so ada sepasang je lah untuk raya pertama. Saya tahun ni, saya bersederhana je, biasa-biasa je. Macam pakaian, saya recycle balik baju Melayu tu semua sebab kita nak sembahyang kat masjid pun dilimitkan untuk tahun ni. Dan kita sembahyang kat rumah je, so pakai apa yang ada. Macam kuih raya pula, insyaAllah tahun ni saya akan buat sendiri. Dapat 2-3 jenis, buat yang simple-simple tapi sedap. Untuk persiapan hiasan rumah, raya atau tak raya, semua orang tahu kebersihan dan juga kecantikan perlulah kita jaga. So kalau nak ambil mood raya tu, macam nak pasang pelita tahun lepas punya ada, dan lampu kelap-kelip pun ada juga. So kita pakai apa yang ada je, okey? Raya tahun ni saya nak raya bergaya sebab walaupun kita semua berada di rumah, tapi saya tetap nak adakan suasana raya seperti tahun-tahun sebelum ni. Untuk raya kali ni saya rasa persiapan saya untuk raya biasa-biasa sahaja. Tak terniat pun dalam diri saya untuk membeli baju, pakaian baru. Saya akan pakai pakaian yang lama. Tapi saya ada beli kuih raya lah. Kuih raya, alhamdulillah saya ada beli balang-balang. Banyak balang jugalah kuih raya yang saya order. Sebab untuk makanan takkan tak makan kot. Untuk perhiasan pun biasa-biasa juga. Sebab ialah kita beraya bersederhana sahajalah tahun ni. Bagi saya, raya biasa-biasa sajalah tahun ni sebab kita menyambut perayaan dalam musim-musim penyakit COVID-19 ni kan. So kita pun tidak dapat beraya berkunjung ke rumah sanak saudara. So buat apalah nak bergaya sangat kan. Kita duduk dekat rumah beraya bersama keluarga, dan yang paling penting kena pandai mix and match baju OOTD untuk OOTD hari raya. Itu yang paling penting. Hari raya pertama color merah, raya kedua color biru, raya ketiga color kuning.
Tu sekali hijau. Amboi, tadi kata sederhana. Sederhana dalam raya tahun ni. Jangan salah faham ya Fatin. Bukan saya, tapi kita nak kongsikan selebriti kita ni. Saya percaya sebab kalau kita tengok Saban tahun memang sangat bergaya dan sentiasa menjadi perhatian. Setuju. Dan kali ini walaupun berbeza, kita nak tahu juga ada tak koleksi untuk sebulan. Ada tak satu perbezaan yang cuba dibawakan untuk raya tahun ni? Kita nak tanya dia sendiri. Dan di talian ketika ini kita bersama dengan Rosita Cik Wan. Hai Cik Ta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, Cik Ta macam dah pakai baju raya je tu. Kan bukan baju raya. Oh, okey. Bukan baju raya pun dah cantik dah. Apatah lagi raya yang tak lama lagi ni. Sebab hari ni bila kita cerita tentang bergaya raya atau biasa-biasa, tak mungkin Cik Ta dalam kategori biasa-biasa. Kalau nak dikongsikan tahun ni, bagaimana mungkin persiapan untuk raya tahun ni Cik Ta? Okey, sebenarnya persiapan raya memang dah buat sebelum kena PKP lagi. So, tapi bila raya tu jatuh masa PKP, cuma tak boleh nak pergi beraya rumah saudara ataupun balik kampung, tapi kemeriahan dia kita kena cipta dekat rumah, kan? Baju raya lebih-lebihan tu dipakai ke depan, masalah. Pakai tahun depan. Okey, Cik Ta, kalau kita tahu konsep raya tahun ni agak berbeza sikit dari segi cara ataupun sambutannya. Macam Cik Ta sendiri dengan keluarga, kalau kita tahu sinonim setiap hari raya, setiap tahun akan ada kelainan. Tapi kelainan untuk tahun ni macam mana agaknya? Okey, kelainan untuk tahun ni memang tak pergi beraya rumah mentua, tak pergi kampung ustaz, dan saya sendiri kena masak dekat rumah. Sebab selama ni memang sejak kahwin memang pagi raya lepas solat raya tu dia terus pergi rumah mentua. Besok pagi dia balik ustaz. Memang tak pernah masak masa hari raya. So tahun ni kelainan dia kena bersilat dah kat dalam. Agak-agak menu istimewa tahun ni apa ya Cik Ta? Okey, hari tu dah try dah buat nasi hujan panas. Dia kata sedap. Nanti Okey, menarik tu menu. Potong, lemang, ketupat, semua, rendang, semua memang ayah akan buat. Macam ayah akan buat malam. Sebab malam tu kita banyakkan amal ibadat. So, ayah buat pagi tu. Macam 2-3-4 pagi bangun, masak semualah. Okey, menarik tu. Itu bercakap mengenai Cik Ta. Kita nak tahu juga berkenaan dengan Aisyah macam mana. Aisyah mungkin masih lagi dalam untuk didedahkan mood raya tu. Bagaimana agaknya persiapan untuk Aisyah? Okey, persiapan dia macam tak ada apa pun kan. Cuma kuih raya, I order memang untuk dia. Sebab orang dia tak makan sekolah. Orang dia makan. Belum raya ni dah habis dah setengah malam kan. So mungkin kita memang tak ada pergi mana pun. Zee memang tak payah di mana-mana. Takutlah kan kita nak terjaga. So kat rumah dengan dia je lah. Dia kat rumah as long as ada mak bapak dia, ada apa-apa dia dah happy dah. Seronok dah. Okey. Tapi ada tak permintaan-permintaan daripada anak-anak sendiri? Mungkin tahun ni walaupun berbeza raya, ada cara mereka yang mereka nak sambut ataupun sebab kita difahamkan hanya untuk raya pertama tu 20 orang sahaja. Ada tak terfikir untuk jemput rakan-rakan ataupun ahli keluarga lain, Cik Ta? Tak ada. Okey, mungkin saya akan jemputlah pet-pet lah sebab dia duduk dekat dengan rumah saya. So, dia dengan bini dia, itu je lah kot kita berkata rasanya dia orang happy dah cukup. Tak nak pergi mana-mana, tak nak orang datang lagi dah. Okey, baik. Okey, macam Cik Ta, kalau kita tahu setiap tahun bukan sahaja dari persiapan pakaian tapi dari perhiasan rumah juga. Macam Cik Ta juga ada tak buat apa-apa pressure pasal tukar langsir ke? Dekorasi raya? Tak ada. Dekorasi. Dekorasi, tukar telinga cushion, tukar telinga capek. Faham. Langsir takkan tukar. Dia tahun mungkin macam 5 tahun sekali. Okey. Tukar baju je yang penting. Nasi tak penting. Tapi kan walaupun secara sederhana Cik Ta, agak-agak tahun ni dah berapa banyak koleksi baju yang ada dan dah itu siap. Kita nak tahu tu. Baju memang dah buat dah daripada bulan 1 dah tempah dekat Risma Tu dia bulan 1. Dekat Taman Sajam sudah siap dalam lebih daripada 10 lah. Tu dia. Sebab tahu Cik Ta memang akan cukup untuk sebulan ya baju raya. Kita suka buat baju raya. Memang excited kita budak umur 10 tahun. Baik Cik Ta. Lalu tu kalau kata ada 20 jemputan, bermakna kena ada 20 baju raya lah kan. Okey. Okey, Cik Ta.
tahun lepas satu hari ada 6 open house, I tukar baju 3 kali. Tapi tahun ni tak ada open house, kena pakai dekat rumah lah. Itu kerasan. 15 minit sekali tukar baju. Okey, berbaloi tu, berbaloi. Tapi sebenarnya mungkin anak-anak lelaki kan, dia orang macam tak tahu, macam tak tunjuk lah excited sangat nak raya. Mak dia lebih, dia orang nak makan apa, dia orang nak ni, nak apa, nak tu. Dia kata, Mami tak boleh nak ambil gambar raya, rambut dah sampai ke dagu dah. Okeylah, Cik Tan. Tambah dalam orang hutan tadi. Ada tinggal berapa hari lagi kita nak raya. Mungkin Cik Tan ada ucapan untuk peminat Cik Tan atau keluarga yang mungkin tahun ni tak boleh nak bersama. Betul. Okey, saya nak ucapkan selamat hari raya anniversary maaf lahir dan batin kepada semua peminat-peminat, followers di Instagram, sanak saudara yang memang takkan nak adik beraya tahun ni kan, sebelah mak betul, sebelah mak saya dekat Lustak, betul mak saya pun stuck dekat Lustak pula dia pun kan. So nanti je lah nak beranak dekat KL ni. Tapi alhamdulillah adik saya Ruby dengan husband dia lah pepek, so kita dua family je lah. Saya rasa tak ada masalah. Kita sendiri kena cipta kemeriahan tu kat rumah. Betul. Ya, betul. Setuju sangat tu Cik Tan. Apa pun, selamat Hari Raya dari kami di Wanita hari ini. Semoga kemeriahan dapat dirasai dalam keluarga Cik Tan sempena Hari Raya untuk tahun ni ya. Jaga diri. Kirim salam semua. Bye. Kan saya dah kata, Fatin. Berapa tadi? 10 pasang? Itu baru seorang mereka. Bayangkan berapa ramai pula mereka. Mungkin boleh bawa kepada tahun depan. Saya kira kalau Cik Tan ni boleh jadi inspirasi kepada mereka yang suka bergaya sebab sentiasa nampak cantik dan sentiasa anggun. Bukannya diri dia je tapi seluruh keluarganya. Anak dia. Betul. Okey, sebenarnya banyak lagi perkongsian yang ingin kami kongsikan berkenaan topik kita hari ini, tapi kita nak berehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saya. Oh, kenapa lagi? Mana boleh salah. Lupa. Sekarang ni kita ikut cara baru. Macam mana yang Kak Jaan sarankan. Yang begini. Kita letak tangan kat dada. Tunduk pandai pun. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Selamat Raya. Enak menjamu selera. Jangan lupa yang tiada. Hari Raya. Genap sudah sebulan berpuasa. Hari Raya. Mari ramai-ramai kita gembira. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Setahun hanya sekali. Itu dia antara gelagat untuk Hari Raya tahun ini. Sambutan yang berbeza sedikit. Bila nak masuk tu kena ambil cek suhu badan dahulu. Ada pula yang letak banner dekat luar rumah siap-siap. Jadi kalau nak pergi menziarahi rumah kawan-kawan tanya atau dulu saudara, tuan rumah tu. tanya dulu. Jangan pergi kat depan rumah barulah. Bagi saya salam. dekat depan rumah awak, saya nak masuk beraya dengan awak. Lepas tu nak cakap alah tak boleh pun. Yelah, macam segan salah pula. kan. Tapi itulah antara yang sempat kami rangkumkan untuk anda gelagat tahun raya tahun ini. Dan sekarang kami nak berkongsi bersama dengan anda bagaimana untuk merancang perbelanjaan raya anda buat tahun ini. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Dr. Azizul Azli, pensyarah UiTM Sri Iskandar Perak di talian sekarang ni. Hello, selamat tengah hari Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Doktor sihat? Sejuta, Fatin. Ya, saya. Sihat. Alhamdulillah. Okay. Persiapan raya Doktor bagaimana? Masih lagi berkurung. Jadi kita akan beraya apa yang ada dalam rumah sahaja, insya-Allah. Kan? Secara bersederhana lah orang kata. Betul, betul. Kita saya rasa saya tak tahulah saya rasa sama je macam tahun-tahun sebelum ni. Pada saya raya ni benda yang sederhana. Okey. Mungkin kalau kita raikan pun sebagai suami ni biasanya yang dia nak raikan siapa? Isteri, anak-anak, itu je yang dia raikan. Kan? Cuma kali ni kita berbeza sedikit. Kita raya kali ni dalam suasana, saya rasa suasana yang sangat baru saya rasa kepada semua orang.
Okey. Ada orang tak pernah. Kita pun sebenarnya baru juga kepada kita. Kita sendiri tak pernah raya kat rumah. Betul tidak? Orang kata satu pengalaman barulah. Betul. Kita mesti pack balik kampung, berebut-rebut jam di jalan, seronok orang, marah orang sikit-sikit. Lepas tu update status jam. Tidak kita ada. Cuma kali ni kita tak ada lah. Status jam tu. Kan? Okey, doktor. Nak bercakap mengenai norma baru dalam perayaan tahun ini kan. Kita nak tahu juga dari segi keuangan sebenarnya. Apa agaknya landscape perbelanjaan rakyat Malaysia ataupun masyarakat kita nak berdepan dengan Hari Raya ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Saya sekadar nak berkongsi beberapa benda. Saya pernah menulis panjang sejak 18 hari bulan kita mula laksanakan Perintah Kawalan Pergerakan. Saya juga telah menulis tentang perubahan ekonomi yang akan berlaku juga. Apa persediaan-persediaan yang kita perlu lakukan, apa yang kita perlu ada dan sebagainya. Terutamanya saya selalu pesan sejak dulu ialah kita ni kena sentiasa ada simpanan. Kena sentiasa ada simpanan, kena jaga duit gaji kita, kita kena kawal perbelanjaan dan sebagainya. Apatah lagi bila masuk musim perayaan ini. Sebab selain daripada kita sebut tentang norma-norma baru tadi tu, pada kita perayaan ini adalah satu benda yang patut diraikan secara besar-besaran. Saya tulis dekat Facebook tadi, saya tanya pembaca saya juga. Saya tanya apakah raya kali ini kita bergaya ataupun sederhana? Saya tengok komen, ada 165 komen dekat situ. Apa yang saya nampak, semua orang akan bercerita tentang sederhana. Semua orang tak nak bergaya. Saya nak berkongsi sedikit. Nombor satu, doktor. Raya kita boleh bergaya sebenarnya. Tidak menjadi satu kesalahan. Walaupun kita ni dalam suasana dalam rumah saja, pergi dapur jumpa isteri, balik ke tengah ruang tengah jumpa isteri, belaga dengan isteri je dalam rumah. Bergaya pun nanti dengan isteri kan. Jangan risau. Kita tetap boleh bergaya. Dan saya selalu pesan, kita ni hidup ni kena bergaya. Bergaya apa? Bergaya dalam rumah. Dalam rumah pun kita kena bergaya. Kita ada baju lama tak salah, kita gosok balik baju lama, saya rasa tak ada satu kesalahan. Kan? Tapi jangan sampai kita sekarang ni ada si corona jadi maka kita tak boleh bergaya. Saya rasa tidak adil. Sebab raya ni adalah untuk kita meraihkan. Nombor satu. Nombor dua, bergaya tidak semestinya benda baru. Kalau kita tengok Sugita, dia dah memang cantik. Kalau dia pakai bedak sebelah pun dia tak ada nampak cantik. Pakai bedak sebelah Sama juga konsep raya ni. Tuan-tuan, kalau kita perasan kita ni kalau kita bergaya dengan benda yang sedia ada pun dia tetap anggap sebagai satu perayaan. Betul kan? Setuju, tidak semestinya kita keluar duit, belanja dan sebagainya. Saya selalu pesan begitu. Hati-hati. Sebab ramai orang buat perbandingan kali ini dengan perubahan-perubahan ekonomi yang sebelum-sebelum ini. Saya jujurnya saya tak berapa bersetuju. Sebab kita dulu tak ada wabak penyakit. Kita hanya ada krisis ekonomi Asia. Kita pernah ada krisis ekonomi yang berlaku sebelum ni. Tapi kali ni kita ada wabak penyakit. Dan ini tak luar biasa. Sebab itulah disebut tentang pandemik, kita akan ada double stress ekonomi. Jadi saya selalu mencadangkan apa? Kawal duit kita, hati-hati perbelanjaan kita. Malah saya pesan apa? Okey, baiklah doktor. Bergaya, ada orang tak berapa digalakkan bergaya. Ada orang memilih untuk beraya secara biasa-biasa tapi masih lagi boleh bergaya seperti yang doktor katakan tadi. Tapi doktor, bila kita bercakap mengenai hari raya ni, yang sinonim dengan hari raya adalah duit raya. Jadi pada pandangan doktor, adakah patut duit raya tahun ni mungkin dikurangkan ataupun tidak diberi langsung? Okey, begini. Saya menulis benda ni lama dah, saya pernah menulis. Kita betulkan dulu kefahaman tentang duit raya dan sejarah pemberian duit raya ni. Sebenarnya duit raya ni adalah budaya, tapi kita halalkan dia dengan sebut dia sebagai satu sedekah. Sebenarnya sedekah yang lebih afdal ni untuk siapa? Untuk ibu tunggal, anak yatim piatu, orang tua, orang yang susah kita sedekah. Tetapi kita ni ada satu pemikiran, bila raya kita mesti bagi duit. Rasa tidak? Tak pernah dalam masa setahun kita boleh tukar RM500, RM1,000 untuk bagi kepada kanak-kanak. Perasan ataupun tidak? Betul. Sedangkan kadang-kadang mak kanak-kanak tu kereta dia lagi dahsyat daripada kereta kita. Kita pakai kereta kecil saja. Tapi inilah duit raya kita bagi kan. Konsep sedekah dengan hadiah kita kena faham.
So duit raya ni saya kategorikan sebagai hadiah sebenarnya. Sedekah ni sepatutnya kita patut sedekah ke waktu ni lah sepatutnya kita banyak sedekah. Kita bulan Ramadan ni sebenarnya. Kita kena berebut bagi sedekah, kita bagi kepada pusat tahfiz, kita sedekah kepada masjid, orang pusat dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita salurkan, kita rasa tidak. Sebab tu saya selalu pesan, amalan ini adalah amalan hadiah. Kita bagi hadiah. Kalau ada duit lebih dan sebagainya nak bagi hadiah is hadiah. Tapi kalau tuan-tuan dan puan rasa bini, rasa kita nak manfaatkan lah. Kita semalam dah 27 hari bulan, so kenapa 27 Ramadan, kenapa kita tidak manfaatkan untuk sedekah, betul-betul sedekah. Kita sedekah kepada orang yang betul-betul memerlukan. Okey, doktor, saya kira cukup pengisian yang cukup dah memberi manfaat sebenarnya dari segi sedekah. Kita kena tukar sedikitlah budaya. Mungkin hari raya tu kita membeli dan mengadakan semua benda yang baru. Mungkin kali ini secara sederhana dan jimat sedikit. Terima kasih sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak Dr. Azizul. Betul. Terima kasih. Sama, jaga diri baik-baik. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, Doktor. Saya ucap awal lah sikit. Boleh, silakan. Sama, selamat Hari Raya kepada semua penonton wanita hari ini. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan. Saya selalu, cuma saya nak pesan sedikit, boleh satu minit je. Saya nak pesan, orang, semua orang boleh bergaya sebenarnya raya. Sebenarnya. Tetapi bagaimana definisi bergaya itu kepada kita. Dengan tidak keluar duit pun kita sebenarnya boleh bergaya. Saya selalu pesan 3 benda. Kalau boleh kawalkan ni. Selagi kita masih lagi duduk rumah sewa, orang akan gaya. Sebenarnya kita masih duduk rumah sewa, bukan rumah kita sendiri. Nombor 1. Nombor 2, kalau kita ni masih ada hutang yang banyak dan sebagainya, orang akan gaya dalam hidup kita. Dan lagi sekali saya selalu saya nak pesan, kalau kita tidak ada simpanan ni kurang daripada 6 bulan gaji, kurang akan gaya. Hidup sederhana je. Hidup biasa-biasa macam mana. Itu saja. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi terima kasih Dr. Azizul. Selamat Hari Raya. Banyak yang dikongsikan oleh Dr. Azizul Fatin, yang pastinya boleh dimanfaatkan oleh semua orang, bukan sahaja buat Hari Raya ni untuk bila-bila masa. Dan seterusnya Fatin, Rina. Seterusnya kita nak bersama dengan kawan kita di sana tu. Cantiknya. Ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Silakan Rina. Okey, terima kasih. Tadi kita dah dengarkan pandangan daripada Dr. Azizul sendiri. Kalau kita tahu kemampuan diri kita ni, kita boleh fikir sendiri. Apakah gaya raya tahun ni nak terus bergaya hebat ataupun biasa-biasa saja. Jadi saya pilih untuk biasa-biasa saja. Kami nak tahu juga pandangan seorang selebriti ni. Kalau lihat dia dan adik-beradiknya saban tahun, pasti ada gaya tersendiri. Yang bersama kita ketika ini, Syifa Melvin. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Apa khabar Syifa? Khabar baik. Kak Ina sihat? Sihat, alhamdulillah. Kat rumah pun cantik ya. Masuk cantik. Okey Syifa, ni kita nak tanya. Syifa, kalau kita lihat kan saban tahun bersama dengan adik-beradik yang lain sentiasa bergaya. Ada sahaja tema, ada sahaja pilihan rekaan baju tersendiri. Tapi untuk tahun ni pastinya sangat berbeza. Adakah masih lagi nak bergaya sakan ataupun pilihan tahun ni bagaimana Syifa? Okey, kelainan untuk tahun ni, kalau tahun-tahun sebelumnya, kita orang akan ada satu colour, kita tetapkan contoh colour merah, semua kena beli colour merah. Tapi tahun ni, caca marba. Memang tak kisah. Memang tak kisah. Kita amalkan konsep blocking colour. So, apa korang nak pakai ke, korang nak buat baju warna apa ke, tak kisah. Memang tahun ni memang orang kata raya yang tak kisahlah. Raya serba tak kisah. Serba tak kisah. Okey, Syifa, itu kita lihat dari segi persiapan baju raya. Tapi kalau Syifa sendiri, sebagai orang yang masih lagi bujang, kadang-kadang kita pun ada cita rasa kita kan. Mungkin juga kita nak melihat daripada satu sudut yang berbeza. Syifa sendiri rasakan perlu ataupun tidak? Sebenarnya dalam sambutan Hari Raya yang ternyata berbeza untuk tahun ni, Syifa nak bersederhana ataupun Syifa rasa masih lagi nak kekal untuk lihat gaya Syifa tu supaya boleh jadi contoh kepada follower Syifa? Kalau untuk Syifa sendiri, pandangan Syifa untuk tahun ni memang Syifa raya biasa-biasa je. Satu lagi sebabkan ekonomi pun drop, lepas tu kita nak membeli pun, orang nak membeli pun kurang tau. So Syifa memang pilih untuk biasa-biasa saja tahun ni. Dan bagaimana pula mungkin dari segi sambutan? Adakah Syifa akan beraya bersama dengan keluarga? Okey, satu bestnya tentang raya tahun ni, pertama kali raya kat KL. Selalunya tiap-tiap tahun balik ke Parit Bunta, balik ke Penang. Tapi tahun ni, ibu ayah ada kat KL. Ibu ayah ada kat KL dan kami adik-beradik memang duduk dekat-dekat. Duduk satu taman. Rumah yang berlainan tapi satu taman.
No, So senang. memang senang. Memang orang kata tak ada masalah lah tahun ni. Cuma yang sedihnya tak boleh berjumpa dengan saudara mara lain di kampung lah. Itu je beza dia. Kita simpan kesedihan tu nanti insya-Allah kita bawa ke tahun hadapan ya. Okey Syifa, mungkin juga di kesempatan ini Syifa nak ambil peluang untuk ucapan raya kepada penonton wanita hari ini dan juga peminat-peminat Syifa sendiri. Okey, Syifa nak ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh penonton wanita hari ini, tim wanita hari ini. Terima kasih sebab jemput Syifa hari ini. Dan juga kepada peminat dan juga pengguna Kekasih. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Terima kasih. Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Cantik sangat, pandang tak jemu Syifa ni. Baik Syifa, selamat Hari Raya dan pastinya kemeriahannya dirasakan bersama dengan keluarga ya. Jaga diri. Assalamualaikum. Salam. Itu dia Syifa Melvin, sambutan yang semua orang kalau kita lihat memilih untuk bersederhana sahaja walaupun dah biasa meriah, walaupun dah biasa bergaya, tapi untuk tahun ini yang sedikit berbeza, apalah salahnya kalau kita jadikan raya ini biasa-biasa tetapi meriahnya tetap ada. Semuanya kita nak berehat seketika, banyak lagi kami nak bawakan bergaya raya atau biasa-biasa bersama dua lagi rakan saya. Sekejap saja lagi. Wanita hari ini. Bersama kembali dalam Wanita Hari ini. Hari ini kita bersama dengan Rina pula. Ada saya ingatkan tadi awak dengan Sugi. Rupanya dengan saya. Saya kena sama-sama lah. Baik. Okey, kita nak teruskan topik kita hari ini. Beraya bergaya atau biasa-biasa sahaja. Tapi dari sudut orang kata psikologi lah. Macam mana kita nak yakinkan family kita. Kita nak tanya dengan lebih mendalam dengan tetamu kita kali ini. Iaitu kita nak bersama dengan Dr. Tengku Asmadi. Dah berada di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Doktor? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Baik, kalau kita nak cerita tentang persiapan, tinggal beberapa hari saja lagi, Doktor. Setiap daripada kita ini akan meraihkan hari kemenangan kita untuk menyambut Aidilfitri. Tetapi suasananya mungkin bagi sesetengah orang tak dapat nak terima lagi ni. Raya tahun ni tak boleh balik kampung, raya tahun ni tak ada baju baru, tak ada rumah terbuka. Bagaimana sebenarnya situasi ini? Kita nak memberi keyakinan kepada mereka yang masih lagi sukar untuk menerima hakikat yang raya ni kena sederhana, Doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Satu topik yang sangat menarik ya, terutama di minggu-minggu terakhir Ramadan menjelang Hari Raya Aidilfitri kita ni. Dan kalau kita perhatikan, memanglah kalau kita ikutkan, kalau kita bandingkan, kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sememangnya kita akan rasakan banyak kekurangan. Sebab apa? Sebab kita sudah terbiasa dengan kemewahan dan kenikmatan. Jadi oleh sebab itulah, bila kita dah biasa dengan mewah, dengan nikmat, dengan suasana yang meriah, maka bila kita bandingkan, maka kita akan rasa agak sedih, murung, apatah lagi tak boleh nak rentas sempadan negeri, nak balik kampung kan. Jadi banyak kesedihan yang melanda. Tetapi kita fikir satu perkara. Kita fikir pertamanya sekali, bila kita lihat ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini, sebenarnya dia bukan jatuh kepada kita seorang. Dia jatuh kepada satu dunia. Okey, satu dunia berhadapan dengan isu ataupun COVID-19 ni yang menyebabkan kita terpaksa mengambil langkah-langkah bagi memastikan keselamatan rakyat, keselamatan masyarakat kita dan sebagainya. Jadi kita kena akur. Bayangkan kalau katalah kita terpaksa berhari raya selama ni, mungkin ada orang yang berhari raya seorang-seorang, jauh pada ibu bapa, jauh daripada keluarga, atas urusan kerja, atas urusan misalnya berjauhan atas disebabkan belajar di luar negara dan sebagainya. Maka kesedihan itu ditanggung oleh dia seorang-seorang tau. Dia tak dapat nak kongsi dengan orang lain. Tetapi kita hari ini, kita tanggung sama-sama, kita sedih sama-sama, kita menangis sama-sama. Jadi buat apa kita nak fikirkan sangat? Cuba kita mencari hikmah di sebalik apa yang sedang berlaku. Bila kita cuba mencari hikmah, maka kita akan datang kegembiraan. Baik, hikmah pertama pada saya ialah, pertama sekali hikmah yang saya nampak ialah inilah raya paling jimat sekali. Setuju. Raya yang paling tak habis duit inilah dia. Tak payah nak fikir nak beli baju berpasang-pasang, nak tukar lansir baru, nak tukar perabot ke, nak
Tak perlu. Cukup sederhana dengan apa yang ada di rumah, kemas elok-elok, susun elok-elok kan. Dan ini juga raya yang mana kalau ayah-ayah berpeluang untuk jadi imam solat hari raya kan. Dan segala sebelum ni mana pernah ayah berpeluang untuk menjadi imam kepada solat pagi raya kan. Jadi ini adalah buatlah ringkas sekalipun, asalkan ada khutbah, asal cukup rukun, cukup syarat, janji buat. Dan keseronokan tu, nak malu apa kita dengan pasangan kita dengan anak-anak kita. Jalankan aja kan. Okey, doktor, itu berkenaan dengan hikmah dan juga bagaimana kita nak kuatkan diri kita kalau kita berseorangan dan sebagainya. Tapi bagaimana pula cara untuk kita tukar ataupun ubah sikit mentaliti masyarakat kita yang mungkin mempunyai persepsi kalau raya kena orang kata gah. Walaupun kalau kita lihat sendiri tak perlu gah pun, sebenarnya cukup sekadar ada dan kita bersama dengan keluarga. Mungkin doktor boleh kongsikan. Okey, kalau kita terlihat, kita kena faham apakah sebenarnya hari raya ini. Kenapa ada hari raya ini? Kan? Hari raya ini adalah merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan, hari kegembiraan sebab kita berjaya melepasi 30 hari puasa bulan Ramadan. Jadi kita sambut dengan kegembiraan, bukan dengan kesedihan tau. Saya nak ulas sikitlah tentang bila sebut kegembiraan dan kesedihan. Yang nak rasa sedih bila berpisah apa semua ni biasanya budaya masyarakat kita. Saya teringat waktu saya belajar di luar negara, kalau kita tengok takbir raya. Kan bila takbir raya negara kita ni dia memang mendayu-dayu. Orang kata bila pagi tu bila Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Sedih kan? Syahdu, doktor. Baik, waktu saya di barat, saya pernah dibagi mikrofon oleh Pak Arab ni untuk takbir, dia kata kan. Jadi bila kita takbir, kita bawa takbir cara Malaysia, dia rampas balik mic tu. Dia kata, brother, what is this? Dia kata kan. Okay, let me show you how. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersemangat. Semangat. Kan? Jadi, pagi-pagi raya nanti, bila kita takbir dengan anak isteri tu, takbir biar semangat. Sebab kita sudah melalui 30 hari kemenangan. Kita tak perlu nak fikirkan kesedihan. Dan Nabi pun kata, kalau kita hari raya, pagi raya tu nanti, dia kata, cari pakaian yang paling elok ada dalam almari kita pakai. Tak perlu yang baru, yang paling cantik, yang paling elok, pakai untuk meraihkan hari raya kita. Jadi kita banyak boleh amalkan apa yang memang selama ni kita tak pernah buat, kita boleh buat. Dan yang paling saya suka sekali, kalau kita lihat di hari menjelang raya, biasanya saat ini saat orang sibuk di Jalan Tuanku Abdul Rahman lah, di pusat beli belah, penuh orang ni kan. Tak berlaku pada tahun ini. Dan pada malam raya, kebiasaannya apa berlaku? Semua mak-mak ni, isteri apa semua anak-anak ni sibuk menyediakan juadah, beli buat ketupat, bakar lemak untuk esok nak hari raya. Tapi kali ni keadaan itu tak berlaku. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Manfaatkan malam raya itu untuk berdoa. Sebab apa? Sebab Nabi dah pesan ada 5 malam yang makbul doa. Salah satu adalah malam Hari Raya Aidilfitri. Yang 4 lagi malam Jumaat, malam Hari Raya Korban, malam awal Rejab, malam Nisfu Sya'ban. Tapi malam Hari Raya Aidilfitri adalah malam yang sangat makbul doa. Maka kita manfaatkan kali ini yang mungkin selama ni, tahun-tahun sebelum ni, kita tak berpeluang sebab kita sibuk meraihkan keesokan raya. Jadi hikmah ada perkara yang bagusnya, kita boleh berdoa banyak-banyak malam tu sebab tak ada benda nak fikir sangat. Dan yang paling penting ni saya nak pesan juga ni, jangan degil untuk rentas sempadan. Jangan degil. Itu yang mustahak sebenarnya. Baik, faham sangat tu doktor. Dan saya rasa itulah sebenarnya kemanisan yang ada untuk sambutan tahun ini. Walaupun kita lihat sesuatu yang sedih, tapi kita yang mampu untuk merubah, jadikan dia satu kegembiraan dan kemanisan untuk berhari raya. Apapun, terima kasih ya doktor bersama kami di Wanita Hari ini. Selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin kepada semua, terutama kru-kru khusus rancangan penerbit Wanita Hari ini, kepada semua saudara mara saya, ahli keluarga saya, isteri-isteri, anak-anak
ibu bapa mertua dan semua yang mengenali diri saya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Samalah, kami pun maaf zahir batin. Jumpa lagi. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kita sebenarnya nak beritahu kepada penonton wanita hari ini. Pesanan, jangan cuba-cuba untuk rentas negeri. Ya. Baik. Ada banyak sebenarnya kita nak kongsikan, tapi saya rasa itu intipati yang terbaiklah. Dah banyak perkongsian, kita pun rasa nak juga mood hari raya tu. Nak tukar sikit kita punya orang kata mood, tak naklah kita macam doktor cakap tadi, kita tak perlu bersedih, kita kena semangat. Jadi kita nak bawakan sesuatu semangat yang baru. Kalau macam saya tak tahulah kenapa. Walaupun saya boleh terima tidak balik raya berseorangan, tapi saya tetap nak dengar lagu yang syahdu-syahdu, yang sedih-sedih. Okey, mungkin kita boleh bawakan kepada Rina boleh lagu daripada Aina Abdul khas untuk Rina. Kita silakan. Silakan. Kasih, apa kau di sini bersendiri, aku kenang lagi wajahmu segar diingatan, tak habis ku meratapi. Ingatkah kau ku di sini, gemersik takbir memanggil lagi. Kasihmu bagai lautan tak bertepi, tidak terperi. Menanti kehadiranmu di pagi, takkan ku lepas genggamanmu lagi. Oh ayahanda, sayu hatiku tak dapat bersua. Oh ibunda, pilu hatiku tak dapat bermanja. Di hening Syawal menjelma, sebab ku tak terhingga. Ingatkah kau ku di sini, gemersik takbir memanggil lagi. Kasihmu bagai lautan tak bertepi, tidak terperi. Menanti kehadiranmu di pagi, takkan ku lepas genggamanmu lagi. Oh ayahanda, sayu hatiku tak
wow, lagu yang begitu sedap, menusuk Syahdu. kalbu. Syahdu seperti tajuk lagunya juga, Syahdu di Pagi Syawal. Host kami, rakan kami Rina yang minta lagu ni. Dia juga yang tengah duduk di tepi sana lak air mata. Sekarang ni saya fahamlah kenapa Rina suka sangat dengan lagu daripada Aina Abdul ni. Dia mengambil mood lah. Memang suara Aina Abdul begitu. Orang kata wow. Dan sekarang ni kita nak bersama dengan Aina Abdul, ya Fatin? Di talian. Assalamualaikum Aina. Waalaikumsalam. Apa khabar? Macam mana persiapan Aina untuk Aidilfitri nanti? Aina kali ini beraya berseorangan. Jauh daripada Mak Aina. Mak Aina di Seremban dan Aina di Ceras. So segalanya, it's a new experience, tapi I think it will be, I'm gonna be fine. Yeah, Okey. Jadi ini adalah lagu raya pertama daripada Aina Abdul, betul? Ya, saya. Oh, dan adakah inspirasi untuk lagu ni adalah ada kena-mengena? Ada kena-mengena dengan musim PKP ni, Aina tak dapat beraya dengan keluarga? Sebenarnya lagu ni Aina dah release, Aina dah siapkan sebelum PKP. Sebelum benda ni semua berlaku. Jadi that time I was inspired to write the song sebab few of my family members masih belajar dan kerja di luar negara. Jadi I was inspired to write song for them, kepada anak-anak yang tak boleh beraya dengan ibu bapa. Tak sangka Aina terkena sekali. Okey Aina, kalau kita tengok daripada lagu ini sendiri, liriknya memang sangat menarik perhatian kita kan. Siapa agaknya yang mungkin kerjasama daripada Aina sendiri ataupun ada yang menyumbang ciptaan siapa? Lagu ini hasil daripada Aina sendiri, tapi lirik itu adalah daripada Aina dan Wan Zakaria, which is my teacher. Okey, jadi Aina, kami nak tahu jugalah, memandangkan Aina akan beraya seorang ya tahun ni, ada apa antara persiapan yang Aina dah lakukan setakat ini ataupun Aina biasa-biasa sahaja beraya tahun ni? Tahun ini Aina order semuanya. Okey. Sebabnya Aina tak berpandai masak rendang. Okey. So Aina akan order everything. Yang penting mesti kena ada rendang daging dan ketupat palas. Okey, jadi baju berapa pasang Aina? Baju so far Aina ada satu saja. Aina Okeylah. abaya hitam saja. Cukuplah, boleh guna baju tahun lepas dan tahun-tahun sebelum itu juga ya. Aina, kita nak tahu juga berkenaan dengan lagu ini, bagaimana agaknya sambutan setakat ini daripada peminat Aina? Alhamdulillah, Aina sebenarnya tak meletakkan bukannya Aina tak hiraukan lagu ni, tapi Aina fokus kepada digital platform, and so far walaupun tak banyak promotion daripada side Aina, Alhamdulillah lagu ni di YouTube sudah lepas daripada 100,000, and Aina juga ada release karaoke version, sebabnya Aina nak everyone enjoy the song, and kalau nak nyanyi, you can do ahead and go to my channel, ada karaoke version. Lagu Aina yang mana satu tak pernah sedap? Tak ada yang boleh dikata tak sedap, semuanya sedap-sedap. Dan Aina, memandangkan ini lagu pertama, lagu raya pertama Aina, adakah selepas ni Aina akan keluarkan lagu raya lagi mungkin tahun depan? Yes, tahun depan, sebab tahun ni Aina dah sedih, tahun depan mungkin ceria. Okey, bagus. Okey, dan di sini Aina mungkin ingin memberikan pesanan pada peminat dan juga keluarga Aina. Okay, kepada semua peminat Aina, iNations, I know you are watching right now. Thank you so much for everything. Jasa korang hanya Allah saja yang dapat membalas. And also kepada Mak Aina, mungkin tengah tengok juga. Ma, I will see you soon, insyaAllah. Be strong. Alright. Okey, kita harapkan Aina baik-baik saja. Kita doakan juga semuanya selesai. Nanti boleh jumpa parents Aina dan Raya sama-sama. Terima kasih Aina. Terima kasih Aina. Selamat Hari Raya. Jaga diri. Okey, itu dia Aina Abdul dengan lagu terbarunya Syahdu di Pagi Syawal. Tapi memang menarik kan lagu tu? Ya, menarik. Dan saya kira ramai yang boleh orang kata relate dengan lagu Aina yang mungkin beraya berseorangan tahun ni. Tapi tak apa. Berseorangan pun seperti yang dikatakan Prof Doktor tadi, kena kita ceria boleh juga. tukar mood kita. Baiklah, kita akan berehat dahulu. Kembali selepas ini. Wanita hari ini.
Okey, kembali lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Kita dah bergabung bertiga dan pastinya ada sesuatu yang kita nak wawarkan. Ini dia, Havoc Nak Raya. Di Malam Raya dihoskan oleh Sherry Al-Haddad dan Awal Asyari, ditemani artis terkenal seperti Nilofa, Zizan Razak, Naim Daniel, Syafiq Khail, Jananik, Hazama, Ziana Zain, Wani Hasrita, Izzat Lazim, Nora dan juga Tomo. Anda juga boleh mengirimkan ucapan raya melalui Twitter dengan hashtag Havoc Nak Raya untuk dipaparkan di TV. Jangan lupa malam raya ni jam 9 malam hanya di TV3. Mari kita Havoc. Okey. Kita boleh meriahkan, kita boleh Havockan raya kita, macam-macam pengisian yang kami berikan kepada anda penonton setia TV3. Kami bertiga akan kembali esok dengan satu lagi topik iaitu air mata Syawal. Ini memang syahdulah bila dah sebut air mata tu. Kami mengharapkan bertabahlah masing-masing. Ya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hari ini pastinya dapat memberi pelbagai manfaat. Bukan saja untuk kami tetapi untuk anda penonton setia Wanita Hari ini. Dan juga Rina nak berterima kasihlah kepada semua yang komen di laman Facebook Wanita Hari ini. Ramai yang berkata mereka raya biasa-biasa saja. Kita geng. Ya. Okey, jumpa lagi esok. Terima kasih. Bye. Kasih, apa kau di sini bersendiri, aku kenang lagi wajahmu segar diingatan tak habis ku meratapi. Ingatkah kau ku di sini gemersik takbir memanggil lagi. Kasihmu bagai lautan tak bertepi, tidak terperi. Menanti kehadiranmu di pagi, takkan ku lepas genggamanmu lagi. Oh ayahanda, sayu hatiku tak dapat bersua. Oh ibunda, pilu hatiku tak dapat bermanja. Di hening Syawal menjelma sebab ku tak terhingga. Ingatkah kau ku di sini